Okey, kita sambung 9.3 iaitu polimer. Okey, apakah maksud polimer? Tengok kat sini. Apakah polimer? Polimer adalah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Okey, tengok gambar ni ada kat sini yang warna hijau-hijau tu. Polimer, cikgu ulang lagi sekali apa dia polimer. Polimer ialah molekul besar berbentuk rantai. Okay, molekul besar tapi dia bentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Yang terdiri daripada gabungan molekul-molekul yang kecil ni. Molekul-molekul yang kecil ni dia macam manik, rantai manik tu. Dia macam diikat bersama-sama jadi bentuk rantai. Ini adalah polimer. Unit-unit kecil, unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer ini dikenali sebagai monomer. Ini monomer. Monomer ni akan diikat oleh tali, macam contohnya lah macam rantai manik tadi kan. Dia akan jadi polimer. Ini namanya monomer. Kalau satu monomer. Tapi kalau dia dah berangkai macam ni, jadi macam bentuk rantai, kita panggil polimer. Poli tu maksudnya banyak, mono tu maksudnya satu. Polimer kita dapat kelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey. Senang je maksud polimer. Okey, polimer semula jadi. Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadilah. Contohnya apa dia? Contohnya seperti kanji. Kanji yang kita makan. Kanji tu ada dalam nasi, ada dalam roti, ada dalam mihun, ada dalam mie, ya. Itu kanji. Kanji terdiri daripada unit-unit kecil yang kita panggil glukosa. Fungsinya adalah untuk memberikan badan kita tenaga. Polimer semula jadi, protein. Contohnya, contoh makanan yang ada protein adalah ikan, daging, telur. Protein adalah sejenis polimer yang dibentuk oleh monomer kecil yang kita panggil asid amino. Unit asas untuk protein adalah asid amino. Fungsinya adalah untuk membina sel dan tisu badan. Polimer seterusnya adalah getah asli. Getah yang kita dapat daripada pokok getah tu. Monomernya adalah isoprena. Yang ini mungkin awak tak pernah dengar, jarang dengar lah dah. Kegunaannya membuat produk yang berasaskan getah, contohnya seperti tilam, tayar, kasut dan macam-macam lagi lah. Ini adalah polimer semula jadi. Yang seterusnya adalah polimer sintetik yang buatan manusia yang kita gunakan bahan kimia. Contohnya polietina, polistrina, perspek dan getah sintetik. Setiap satu polimer sintetik ni ada monomer dia nah. Kalau polietina, monomer dia etina. Kalau polistrina, monomer dia stirina. Perspek metil metakrilat dan getah sintetik neoprena. Ini adalah kegunaan masing-masing lah. Boleh baca ni asal-asalnya kegunaan dia. Okey, cikgu nak tunjukkan kat sini. Okey, ni ha. Ini adalah contoh perspek. Ini adalah kaca perspek. Perspek. Ini adalah, ini apa tadi ni? Yang ni polistrina. Yang ni gambar rajah polistrina yang kita gunakan untuk buat bekas makanan dan minuman. Dan yang bawah ni adalah polietina. Polietina. Dia punya bahan je. Polietina tu. Nampak macam biji-biji halus tu, macam manik-manik tadi. Okey, digunakan untuk buat botol plastik, buat beg plastik, buat baldi. Okey. Seterusnya kita nak tengok proses pempolimeran dan penyah polimeran. Okey, tengok. Kita tengok terus gambar rajah. Proses pempolimeran ialah proses percantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia yang menghasilkan polimer berbentuk
bermolekul besar berbentuk rantai. Okay, saya gariskan ni. Cikgu gariskan pakai pen kali hijau ni. Proses pempolimeran ialah proses percantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Okay. Yang tu adalah pempolimeran. Lagi satu adalah proses penyah polimeran. Penyah polimeran adalah proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Ayat ni kita ringkaskan dengan gambar rajah kat bawah. Cuba tengok gambar rajah kat bawah ni. Pempolimeran itu proses kita nak bentuk polimer tadi menjadi bentuk rantai melalui tindak balas kimia. Dan penyah polimeran di mana kita pecahkan bentuk rantai tadi kembali menjadi monomer. Ini adalah proses pempolimeran dan penyah polimeran. Jadi bila orang sebut tu awak tahu lah, awak boleh bayangkan lah proses pempolimeran dan penyah polimeran. Okey. Apa dia pula pempolimeran penambahan? Okey, apa maksud pempolimeran penambahan? Proses pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Kita panggil pempolimeran penambahan. Saya boleh gariskan, kita gariskan pen warna hijau ni. Okey. Pempolimeran penambahan ialah pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Okey. Contoh yang dikatakan pempolimeran tambahan adalah contohnya polietina. Ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya iaitu etina. Okey, polietina ni adalah contoh apa? Contoh pempolimeran penambahan. Okey. Okey, kita habiskan yang ni. Okey, jadi sebelum kita pergi ke getah asli, dalam 9.3 ni, apa yang awak perlu buat? Siapa yang buka YouTube ni, dia tahu apa yang dia kena buat. Dia kena salin nota ni. Dia kena salin nota ni. Dia kena salin gambar rajah ni. Lepas dia salin nota tu, dia tulis gambar rajah ni kat bawah. Okey. Satu. Yang kedua, dia kena salin ni semua. Dan dia kena salin gambar rajah ni. Dan juga semua perkataan yang cikgu gariskan tu dia kena salin. Proses pempolimeran tu apa dia? Proses penyah polimeran tu apa dia? Dan pempolimeran penambahan tu apa dia? Okey? Salinnya ni lah. Senang salinnya ni. Tajuk dia proses pempolimeran dan penyah polimeran. Okey? Yang ni siapa yang buka YouTube ni dia tahu apa yang dia kena buat. Okey, salin yang ni dulu.